Selamat malam, salam sejahtera. Ada satu perkara yang mengejutkan yang akan aku bacakan kepada kamu semua, yang mungkin membawa berita duka cita untuk Najib di penjara Kajang. Berita ini saya petik daripada The Third Force, Non-Nonsense Just Politik, yang ditulis oleh Regi Jesire Tadrin. Agong boleh titah lembaga pengampunan, keluar surat tolak permohonan pengampunan banduan yang ada kes mahkamah lain. Ini isunya. Wahai rakyat Malaysia yang prihatin, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Semenjak dilaporkan media bahawa Najib Razak telah memfailkan satu permohonan pengampunan diraja pada 2 September 2022 berkaitan hukuman yang sedang dijalani sejak 23 Ogos 2022 di penjara Kajang, pelbagai pihak telah lantang bersuara dan mengadu bahawa mana-mana banduan yang masih menghadapi pelbagai pertuduhan jenayah lain di mahkamah sewajarnya dan kononnya tidak berhak untuk memohon pengampunan diraja, dan menggesa agar peruntukan perkara 42 Perlembagaan Persekutuan adalah dipindah untuk tujuan itu. Seorang rakan pemberita telah menghubungi saya berkaitan isu ini, dan saya telah memberi pandangan saya bahawa selain daripada sering melaungkan keperluan pindaan peruntukan Perlembagaan Persekutuan yang sememangnya sukar diperolehi sokongan majoriti 2/3 yang mana wajib diperoleh untuk tujuan pindaan kepada Perlembagaan Persekutuan, ada cara lain yang lebih praktikal yang boleh dilaksanakan oleh pihak yang berkuasa penuh bersabit pengampunan diraja itu, iaitu Kebawah Duli yang di Pertuan Agong yang berhak mengarahkan Sekretariat Lembaga Pengampunan tanpa keperluan gubalan mana-mana peruntukan perlembagaan, apatah lagi peruntukan dalam perlembagaan sekalipun. Sebagai contoh, satu panduan kriteria wajib panduan permohonan pengampunan diraja boleh dikeluarkan yang boleh disenaraikan dengan jelas bahawa mana-mana banduan yang sedang menghadapi perbicaraan jenayah lain tidak berhak memfailkan pengampunan diraja sehingga pertuduhan-pertuduhan lain itu selesai terlebih dahulu. Keempat, pandangan perundangan saya itu telah dipetik dan dilaporkan Sinar Premium 16 September 2022 bertajuk Tinggal Harapan dan Angan-Angan, yang mana adalah dimuat naik di ruangan di bawah. Hanif Katri, pakar perundangan, berpandangan pindaan perkara 48 dalam kurungan 4 Perlembagaan Persekutuan bagi mengatasi kelompangan dan kesamaran berhubung kedudukan ahli parlimen yang dihukum penjara melebihi setahun dan denda tidak kurang RM2,000 sukar dilaksanakan kerana memerlukan sokongan majoriti 2/3 ahli Dewan Rakyat. Malah, jika pindaan berkenaan dibentangkan oleh kerajaan pimpinan Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob dan dibahaskan di Parlimen sekalipun, usul itu sukar diluluskan kerana ramai dalam kalangan wakil rakyat, terutama dari UMNO, tidak akan menyokongnya. Ini kerana pindaan berkenaan akan memberikan impak besar dan menjejaskan peluang sebahagian besar pemimpin tertinggi UMNO, termasuk bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak dan Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, yang kini dibicarakan di mahkamah atas 47 pertuduhan menyeleweng dan pengubahan wang haram membabitkan dana Yayasan Akal Budi. Peguam Muhammad Hanif Katri Abdullah berkata, pindaan pada perkara 48 berkenaan sukar
dilaksanakan sekarang karena kerajaan pimpinan Ismail Sabri tidak mempunyai sokongan majoriti 2/3 di parlimen. Justru itu, Hanif Katri berkata, sehingga kerajaan berjaya memperoleh sokongan majoriti 2/3 ahli parlimen daripada blok penyokong dan pembangkang, maka pindahan berkenan hanya akan tinggal harapan dan angan-angan saja. Semestinya dalam keadaan kerajaan rapuh dan hanya tinggal tidak sampai setahun penggal Parlimen ke-14 untuk matang, saya melihat kita tidak akan berjaya untuk memindah perkara 48 perlembagaan persekutuan ini. Kita hanya boleh berharap kerajaan baru dibentuk menerusi mandat pada pilihan raya umum ke-15 akan membentangkan usul untuk memindah perkara 48 perlembagaan persekutuan nanti. Bagaimanapun, saya tidak nafikan bahawa satu-satunya cara untuk memastikan bahawa mana-mana pemimpin politik yang mengkhianati negara dari sudut keuangan dihukum secara adil, maka kita perlu lakukan pindahan terhadap perkara 48 perlembagaan persekutuan. Namun, saya tidak nampak ia mampu dilaksanakan dalam tempoh kurang setahun. Kerajaan pimpinan Ismail Sabri memerintah sehingga Julai 2023, katanya ketika dihubungi wartawan Sinar Premium. Hanif berkata, demikian mengulas kenyataan yang dipertua Dewan Negara Tan Sri Rais Yatim bahawa kerajaan perlu meneliti semula perkara 48 dalam kurungan 4 perlembagaan persekutuan apabila wujud kelompangan dan kesamaran membabitkan seorang pesalah jenayah dalam kalangan ahli parlimen yang dijatuhi hukuman penjara dan denda tetapi masih boleh mengekalkan statusnya sebagai wakil rakyat. Rais berkata disebabkan ketidakjelasan tersebut bermakna selagi lembaga pengampunan tidak memutuskan petisyen berkenaan, selama itulah status ahli parlimen yang dijatuhi hukuman masih boleh kekal. Sementara itu, Hanif Katri berkata lembaga pengampunan dipengerusikan yang di Pertuan Agong sewajar mengeluarkan kenyataan segera jika mereka mendapati Baginda Soekar memberikan pengampunan kepada mana-mana banduan, termasuk bekas Perdana Menteri itu mempunyai kes lain yang sedang dibicarakan di Mahkamah Tinggi ketika ini. Beliau berkata yang di Pertuan Agong boleh menitahkan lembaga pengampunan mengeluarkan surat atau bersidang segera untuk menolak permohonan pengampunan dihantar mana-mana banduan termasuk Najib yang mempunyai kes lain yang sedang dibicarakan di mahkamah. Baginda tidak perlu menunggu banduan berkenaan dimasukkan ke dalam senarai. Jika dalam fikiran yang di Pertuan Agong bahawa permohonan itu tidak perlu dipertimbangkan Baginda dan lembaga pengampunan, maka dokumen berkenaan tidak perlu dilayan kerana banduan berkenaan mempunyai kes lain sedang dibicarakan di mahkamah, maka tidak perlu dimasukkan dalam senarai untuk mesyuarat badan berkenaan. Saya berpandangan Agong mempunyai kuasa budi bicara untuk menyatakan dalam keadaan tertentu di mana Baginda berkuasa mengarahkan lembaga pengampunan supaya mengeluarkan surat atau mengadakan mesyuarat ringkas bagi menolak permohonan seseorang yang tidak mencapai kriteria tertentu, termasuk ada banyak kes sedang dibicarakan di mahkamah, katanya. Hanif berkata, tindakan itu perlu bagi membolehkan proses pengampunan terhadap seorang banduan itu ditolak kerana tidak mencapai keperluan atau syarat tertentu. Jika lembaga pengampunan mengeluarkan surat penolakan berkenaan, maka secara otomatik seseorang banduan termasuk Najib hak untuk mendapatkan pengampunan dan mungkin hilang kedudukan sebagai ahli parlimen pekan jika semakan kehakiman dilakukannya tidak berjaya. Jika Agong mendapati seseorang banduan mempunyai banyak kes dan perlu turun naik mahkamah, maka Baginda boleh menolak permohonan pengampunan individu berkenaan kerana prosiding tersebut akan mengambil masa bertahun lagi, katanya. Dalam pada itu, Hanif Katri menjelaskan Najib tetap tidak boleh bertanding jika PRU 15 diadakan dalam masa terdekat kerana tertakluk kepada perkara 48 Fasal 5 Perlembagaan Persekutuan.
Sekarang Najib hanya diberikan pengecualian penggantungan pengosongan kerusi pekan, tetapi jika parlimen dibubarkan dalam masa terdekat, kerusi semua orang akan tergugur secara automatik. Jadi pengecualian di bawah perkara 48 pasal 4 Perlembagaan Persekutuan tidak akan terpakai jika parlimen dibubar dalam masa terdekat. Najib hanya boleh bertanding PRU 15 jika beliau membuat permohonan baharu di mahkamah untuk menggantung sabitan hukuman penjara dan denda ke atasnya sehingga selesai proses semakan kehakiman dan pengampunan diraja. Namun, perkara itu hampir mustahil untuk diperoleh, katanya lagi. Demi negara, demi agama, demi negara tercinta. Ditulis oleh Katri Abdullah, dipetik dari Regi Jesse Ritaudin. Sebelum kita berpisah, tinggalkan komen kamu tentang isu yang paling mengejutkan ini. Apabila ditulis, Agung boleh tita lembaga pengampunan keluar surat tolak permohonan pengampunan banduan yang ada kes mahkamah lain. Terjumpa lagi, bye bye.